Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum guys. Dalam baru-baru ni kita nampak satu video daripada seorang yang pakai baju bah dan lebay memberi sedekah atau memberi bantuan makanan, kewangan kot kata cakap saya. Dan dalam masa yang sama juga kita tengok dalam video yang dihantar di-upload ataupun diwar-warkan ke media sosial ni, kita tengok dalam masa dia memberi sedekah atau memberikan makanan bantuan tadi ni, dalam masa yang sama dengan lidah yang lancang, lidah yang orang kata apa, lembut gigi daripada lidah, mempertikaikan orang-orang yang dia bagi bantuan tadi. Dia kata orang tak semayang, nampak muka macam tak semayang, maka tengok macam kutuk dia, mengutuk orang yang menerima sedekah, mengutuk orang yang menerima bantuan tu, yang dia bagi bantuan tu. Bagi kita, Islam sebenarnya tak mengajar yang perkara yang macam tu. Islam ni lembut, Islam ni datang dengan dengan tata susila, datang dengan kesopanan, datang dengan kebaikan, kan. Kebaikan tadi ni disusuli dengan kesopanan. Kita nak bagi, kita bagi. Yang dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan dia tak solat dia, dengan dia tak solat dia ke, dia tak puasa ke, dia tak bagi apa ke, tu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya kita boleh bagi nasihat tu pun dengan kelembutan, nasihat tadi dengan kesopanan, bukan dengan merherdik ataupun mencaci ataupun dengan menuduh dan sebagainya lah. Kita kata jadi bila saya tengok video tu, bukan satu video lah, kita tengok dalam 2-3 video, kita kata Islam tak mengajar yang macam tu. Islam tak suruh kita buat sampai macam tu. Islam kalau kita nak bagi, kita bagi. Kita nak sedekah, kita sedekah. Sebab dalam Al-Quran pun Allah Taala memberi titik berat dengan kita anfiqu amwalahum fi sabilillah. Tuhan sebut suruh kita ni sedekah. Sedekah ni harta kita ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak bagi, kita contoh, kita tengok orang susah, kita nak bagi. Kita tengok dia ni pakaian dia hudur, pakaian compang-camping dan sebagainya, kita rasa nak bagi, kita bagi. Dia semayang, tak semayang tu dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemungkinan dengan sedekah kita tadi dan keberkatan sedekah kita tadi ni, bila dia makan dapat bagi keberkatan dekat dia, dan kemungkinan dengan keberkatan tadi kita tahu wallahu alam dengan sebab asbab tadi ni, Allah Taala bagi hidayah dekat dia, dia dia ni nak beramal ibadat dan dia nak mencari redha Tuhan. Sebab tu Nabi SAW sebut kepada kita, tuan-tuan, jangan kamu tinggalkan zuriat kamu, yang kamu tinggalkan keturunan kamu dalam keadaan kepapaan, dan kemiskinan. Sebab kepapaan itu boleh membawa kepada kekufuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Islam ni mengajar, Nabi SAW mengajar kita orang Islam yang kuat itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang Islam yang kuat lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kuat dari segi mana? Dari segi ekonomi dia, kuat dari segi fizikal dia, kuat dari segi amal ibadat dia, maka lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tangan yang di atas, kata Nabi SAW, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Islam tak suruh kita meminta-minta, tapi kita kena menjadi orang yang memberi. Orang yang memberi lebih baik dan disukai oleh Allah dan disukai oleh Rasulullah SAW. Dan bila mana kita menjadi orang yang memberi, kemungkinan Allah Taala berikan kita rezeki yang banyak pada kita. Tuhan bagi rezeki yang hebat pada kita. Kita jadi orang yang kaya, kita jadi orang yang mewah. Dan dalam masa yang sama kita kena percaya dan yakin bahawa di situ juga dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Dalam rezeki kita ada rezeki orang lain. Kemungkinan rezeki Allah Taala lalui daripada kita untuk kita sampaikan kepada orang-orang lain yang miskin. Dan bila kita sampaikan kepada orang yang miskin, disebabkan Allah Taala melalui kita, dan janganlah kita mengherdik mereka. Nampak muka, aku tengok muka ni muka tak semayang ni, kenapa tak semayang? Jadi jangan. Kalaulah Nabi SAW dalam metod dakwah Nabi SAW,
Nabi mengherdik kaum Bani Israel, Nabi mengherdik apa nama orang kafir, kafir Makkah, kafir Madinah. Nabi mengherdik dan sebagainya, mencaci maki pada orang lain. Kemungkinan Islam tak sampai ke hari ini. Kemungkinan Islam tak sampai ke hari ini. Tapi yang tak syoknya, yang tak bestnya, dia membagi sedekah, kemudian pakai lobai, pakai baju bah, menunjukkan dia sebagai modul, dia salah seorang sebagai ejen Islam. Jadi bila orang nampak itu, lobai ni nak bagi sedekah tapi mencaci, tapi mengutuk, tapi mengkeji. Ni lobai apa macam ni? Jadi nama lobai-lobai lainlah juga yang terpalit, tercalik. Kan? Bila kita buat amal ibadat, tuan-tuan, guys, kita buat amal ibadat, kita jangan rasa kita ni hebat. Kan? Kita buat amal ibadat, sedekah ni amal ibadat lah. Sebab bila kita buat, Allah Ta'ala berikan ganjaran pahala pada kita. Ibadat lah. Apa yang kita buat, Tuhan bagi ganjaran pahala, Tuhan ibadat. Dan bila kita buat amal ibadat, kita jangan rasa syok sendiri. Yang pertama, jangan syok sendiri. Dan yang kedua, kita jangan rasa kita ni hebat disebabkan kita boleh bagi sedekah dekat orang lain. Disebabkan orang tadi tak puas hati, kemungkinan dia berdoa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala makbulkan permintaan dia, Allah Ta'ala boleh pusing kita 360 darjah. Kan? Yang di atas boleh duduk di bawah, yang di bawah boleh naik di atas. Wallahu a'lam, boleh berlaku. Kan? Sama ada cepat atau lambat, tu kerja Allah Ta'ala, bukan kerja kita. Jadi bila kita bagi, janganlah kita ni mencaci, yang pertama. Dan yang kedua, kita janganlah mengharap balasan balik. Bila kita dah bagi dekat dia, kita harap dia balas balik kat kita. Tak. Kita jangan harap kat dia. Kita harap pada siapa? Kita harap kepada janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan janji apa? Kita bagi satu, Tuhan gandakan 10 kali ganda. Kan? Kita bagi satu kita bagi RM100, Tuhan ganda RM700. Ni janji siapa? Janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bagi satu, Tuhan ganda lagi 10 kali ganda. Jadi bila kita bagi, kita bukan nak mengharap depa balas balik kat kita, tak. Kita mengharap apa? Kita mengharap Allah yang balas balik di atas sedekah kita. Sebab apa? Sebab kita menuntut janji Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita bagi pada makhluk dan kita harap makhluk yang akan balas balik, ini jadi macam ni ya. Kita mencaci maki, mengherdik, apa lagi? Berharap makhluk balik, makhluk tu yang akan balas balik kita. Jadi salah, kan? Jadi saya berharaplah dalam video ni nanti dan video yang tular tadi ni dapatlah keinsafan agar ubah cara teknik metod dakwah tadi ni lebih pada kelembutan, kalau kita tengok tuan, di antara dua perkara, yang lembut dan yang keras, yang mana bukan yang lembut, yang benar keras, yang dakwah cakap, orang yang cakap lembut lebih kita sukai ataupun orang yang cakap keras lebih kita sukai? Confirm lah manusia, pada segi fitrah manusia, kita suka kepada orang yang lembut. Contoh dia apa dia? Kita suka orang puji kita ke kita suka orang caci kita? Confirm kita suka orang puji kita. Yang lembut itu kepujian. Yang memuji-muji itu lembut. Yang keras tadi ni, dengan kata kasar, keji, mengkeji. Kita nak panggil orang datang masjid. Contohnya, kita nak panggil orang solat. Kita datang dengan lembut. Kita beritahu surau kita, masjid kita, marilah kita melaksanakan ibadat solat. Hari malam ni ada program, malam ni ada jamuan, marilah kita sama-sama pergi jamuan di masjid. Dalam masa yang sama, bila datang masjid, contohnya nak buat jamuan, di samping itu dia akan melaksanakan ibadat solat. Tapi kalau kita kata secara keras, ni orang tak semayang ni orang tak semayang, patutlah hang miskin pasal hang tak semayang. Patut susah sebab hang tak solat. Bila kita gitu tuan-tuan, kemungkinan bukan dia datang lagi dekat dengan Tuhan, kemungkinan dia lebih jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih jauh daripada masjid, lebih jauh daripada orang yang soleh, orang yang melaksanakan ibadat solat, dan maka akan berlakulah satu fitnah kepada orang yang solat tadi, orang lebay tadi. Orang lebay ni semua tak betul sebab dia apa? Sebab dia rasa dia seoranglah yang masuk syurga, orang lain semua masuk neraka. Jadi
ubah metod, ambil kepada metod Nabi SAW, lebih kepada yang lebih lembut. Sebab orang fitrahnya orang suka puji-pujian, orang suka yang kelembutan. Maka yang lembut inilah boleh membawa kepada kebaikan, lebih lebih prioriti orang datang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat tuan-tuan, guys, kita tengok satu titis air yang jatuh di atas batu, lama kelamaan batu tadi pun akan jadi lopak. Sebab dia apa? Kalau kita tengok air ini lembut, tapi yang lembut tadi ni sedikit, lama kelamaan dititiskan di atas batu, lama kelamaan batu yang keras pun menjadi lekuk. Begitu guys. Jadi mudah-mudahan dapat manfaat pada tuan-tuan, kepada guys dan kepada saya sendiri. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.